Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita dan Tuhan alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang wujud, dan satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disujud. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekali lagi. Allah rezekikan kita satu kesempatan masa, Allah rezekikan kepada kita kesihatan, kelapangan, dan lebih utama lagi taufik dan hidayah untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Gunanya untuk kita mencari panduan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ni kita kena cari petunjuk, dan hidup ni kita kena minta petunjuk. Allah Ta'ala ajarkan kepada kita setiap hari untuk kita baca, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setiap hari kita minta dengan Allah petunjuk, dan setiap hari itulah juga petunjuk tu ada di hadapan kita, iaitulah petunjuk dari Al-Quran dan juga petunjuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita harapkan dalam hidup ni, dalam menuju kepada Allah. Cara kita mendekatkan diri kepada Allah adalah mengikut petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bagi kita ni umat Nabi, kedudukan dan keadaan yang paling utama bagi kita sebagai umat Nabi adalah mencontohi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan mencontohi Nabi ini dalam segala aspek kehidupan, bukan sekadar soal kita makan, soal kita minum, soal kita masuk tandas, keluar tandas, nak tidur ikut sunnah, seumpama dengan. Lebih luas lagi, seluruh kehidupan Nabi kita mesti contohi dia. Sebab Nabi adalah panduan untuk kita. Paling utama berkaitan dengan keimanan, akidah, keyakinan. Nabi ajak kita untuk menyembah Tuhan yang satu. Nabi ajak kita untuk meninggalkan semua kesyirikan. Nabi ajak kita supaya berlepas diri daripada amalan-amalan orang Yahudi dan Nasrani. Nabi ajak kita dan Nabi ajar kita tentang keimanan dengan hari kiamat, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada rasul-rasul, keimanan kepada qada dan qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam utama sekali yang kita nak contoh adalah soal akidah, keimanan Nabi. Apa yang Nabi kata tentang Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat berkaitan dengan perkara-perkara gaib, tentang qada dan qadar. Keimanan sesuai dengan apa yang Nabi bagi tahu.
Andai kalau orang tanya kita daripada mana datangnya rukun iman, daripada mana datangnya rukun Islam, rukun iman dan rukun Islam bukan manusia yang susun, bukan seperti rukun negara, bukan seperti rukun-rukun yang lain. Rukun iman dan Islam datang satu hari Jibril alaihissalam dalam rupa manusia. Waktu Nabi SAW duduk dengan para sahabat, kata Umar Al-Khattabi radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyab shadidu sawadus sya'r la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Fajalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Tengah-tengah sahabat duduk dengan Nabi ni, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tiba-tiba mari seorang lelaki yang kami tak pernah tengok, kami tak tahu daripada mana. Baju dia sangat putih, rambut dia sangat hitam. Tak ada seorang pun kenal di kalangan kami, dan tidak juga kami lihat dia datang daripada jauh. Tak ada tanda dia musafir. Tiba-tiba dia datang tengah-tengah majlis, duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia temukan lutut dia dengan lutut Nabi. Dia pun letak tangan dia di atas paha Nabi. Lalu dia kata, akhbirni anil Islam ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Nabi SAW jawab, Islam ni an tashhada an la ilaha illallah, mengucap 2 kalimah syahadah, wa tuqimus salat, dirikan salat, kemudian tunaikan, berpuasa, tasumu Ramadan, kamu kemudian menunaikan zakat, kemudian kamu tunaikan haji sekiranya kamu mampu. Nabi sebut 5 perkara, dan itulah keluar daripada mulut Nabi SAW yang mulia. Lelaki itu kata, sadaqta, kamu benar. Sehingga sahabat-sahabat semua hairan, macam mana dia yang tanya dan dia juga yang membenarkan. Tapi lelaki ini tanya lagi Nabi SAW, akhbirni anil iman, khabarkan kepadaku tentang iman. Nabi jawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman dengan Allah, iman dengan malaikat, iman dengan kitab, iman dengan rasul, iman dengan hari kiamat, dan iman dengan qada dan qadar, yang baik dan juga yang buruk. Dia kata, sadaqta, engkau benar. Dia tanya lagi Nabi SAW, akhbirni anis sa'ah, khabarkan kepada, akhbirni anil ihsan, khabarkan tentang ihsan. Nabi jawab kepada dia, ihsan itu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Sekiranya kamu tak nampak Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Dia tanya lagi, akhbirni anis sa'ah, khabarkan kepadaku tentang kiamat. Nabi kata, hak ditanya tak tahu, sama dengan yang bertanya. Yang ditanya Nabi tak tahu, dan tidaklah Nabi lebih tahu daripada yang bertanya. Mana kita dua ni sama tak tahu. Kemudian dia tanya lagi, akhbirni an amaratiha, tandakan, khabarkan kepadaku tanda-tanda kiamat. Nabi bagi tahu, antalidal amatu rabbataha, kamu tengok seorang, apabila seorang anak melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal urata, dan kamu tengok orang berkaki ayam, tidak berpakaian, ri'a asyai, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba buat bangunan yang tinggi. Lepas daripada tu lelaki ni, dia pun pergi, fansaraf, dia pergi. Nabi SAW dengan sahabat semua terpinga-pinga.
Nabi kata, Umar kata, falabithtu maliya, aku pun duduk dekat Nabi, dekat duduk tunggu Nabi nak kata apa. Duduk lama sekejap, lelaki tu dah pergi. Nabi tanya sahabat, atadri manis sa'il, kamu tahu tak siapa yang tanya tu? Sahabat kata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum. Inilah Jibril, dia datang kepada kamu, dia tanya ni, nak ajarkan kepada kamu sahabat ni tentang agama kamu. Jadi maknanya agama kita ni, akidahnya, ibadatnya, akhlaknya, muamalahnya, kita sebagai orang Islam kena ambil agama kita daripada siapa? Ambil agama kita daripada siapa? Daripada Nabi. Dia Rasul untuk kita semua. Allah Ta'ala kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada satu tanggungjawab yang besar ke atas diri kita semua umat Islam. Tak kiralah dia orang Melayu ke, dia orang Arab ke, dia orang India ke, Eropah ke, semua bangsa manusia. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya wahai manusia, aku ni Rasul Allah kepada semua kamu. Jadi semua kita, asal nama kita Islam, hidup di zaman syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanggungjawab kita ialah ambil agama kita daripada Nabi kita. Agama ni bukan nak kutip main-main macam-macam. Aku rasa molek buat lagu ni. Agama tidak sifat macam tu. Semalam kita baca satu kitab berkaitan dengan hari akhirat. Kebetulan bab tu bab berkaitan dengan api neraka. Penulis tu Syekh Muhammad Al-Arifi, dia telah menyusun dosa-dosa yang ada dalam Quran dan hadis yang Allah ancam pelakunya dengan api neraka. Umumnya semua dosa ni kita takut membawa kepada neraka. Tapi ada dosa-dosa tertentu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau buat dosa ni maka dia telah tempat duduk dia di dalam neraka. Salah satunya ialah berdusta atas nama Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mutawatir, Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas aku, atas naku, dusta hak Nabi, dia dusta ni guna nama Nabi, maka dia telah menempah tempat tinggalnya atau tempat duduknya di dalam api neraka. Dalam kitab tu dia tanya, macam mana, dia sebut macam mana orang boleh berdusta atas nama Nabi. Jawapan dia, berdusta atas nama Nabi ni reka hadis palsu, buat sesuatu, bagi tahu sesuatu yang Nabi tak buat, dia kata ni Nabi buat, dusta. Sesuatu yang Nabi tak kata, dia kata Nabi kata, dusta. Sesuatu yang Nabi tak ajar, dia kata Nabi ajar, dusta. Dan dosa orang ni besar sebab apa? Sebab menipu atas nama Nabi tak sama dengan menipu atas nama orang lain. Menipu atas nama Nabi seolah-olah dia angkat Nabi ni, tuan-tuan. Dia dalam bab agama ni kita kena tahu, Nabi sendiri tak berani nak reka agama. Agama ni bukan datang daripada Nabi sendiri dak. Nabi ni kerana dia menerima wahyu. Tuan pemilik agama yang sebenar ni siapa? Allah.
Kita hadut semayang, hadut semua apa amal ibadat kita ni untuk siapa? Untuk Allah. Hanya Allah Ta'ala yang boleh memberikan syariat untuk hambanya. Nabi SAW adalah utusannya, dan Nabi tak akan bagi tahu tentang agama melainkan apa yang Allah wahyukan kepada Nabi. Jelas dalam surah Al-Quran Allah Ta'ala sebut, surah Al-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni dia tak cakap dengan hawa nafsu. Kalau ada benda Nabi cakap, itu adalah wahyu yang turun pada Nabi. Adalah satu peristiwa kita tahu. Banyaklah peristiwa sebenarnya zaman Nabi. Orang tanya Nabi, Nabi tak ada jawapan, Nabi tak jawab. Seorang wanita datang mengadu pada Nabi, suami dia telah menziharkan dia. Zihar ni maknanya, dia kata, seorang suami kata kepada isteri dia, engkau bagiku seperti belakang ibuku. Maknanya, aku haramkan diriku bersama dengan kamu seperti mana haramnya ibuku. Tahu, orang Arab dulu dia panggil ni lafaz talaq. Kalau dia nak ceraikan seorang wanita, dia kata anti alayya ka dhahri ummi. Dia kata, kamu wahai wanita sama hukum seperti ibuku. Aku tak akan lagi bersama dengan kamu. Itu lafaz cerai. Tiba-tiba seorang sahabat dia cakap macam tu pada isteri dia. Wanita ni mengadu kepada Nabi SAW. Nabi tak ada jawapan. Lalu turun ayat daripada langit, wahyu kepada Nabi, jawab soalan wanita tersebut. Maknanya apa? Nabi sendiri tak berani nak jawab andai Allah tak beritahu. Seorang sahabat Nabi, nama dia Abdullah ibnu Ummi Maktum, buta. Bila turun ayat berkaitan dengan jihad, Allah Ta'ala kata tak sama orang yang pergi berjihad dengan orang tak pergi berjihad. Seorang sahabat mari dia buta, dia ngadu pada Nabi, ya Rasulullah, aku tak pergi bukan sebab tak nak pergi, aku tak boleh pergi, ada keuzuran. Turun ayat Quran, Allah Ta'ala bagi ayat, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari. Mula-mula turun tak ada ghaira ulil darari. La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Mula-mula turun. Nabi panggil sahabat Zaid bin Thabit, tulis wahyu. Zaid bin Thabit tulis, tengah-tengah tulis. Abdullah bin Ummi Maktum buta tu mari, ya Rasulullah, kami tak pergi bukan sebab tak nak pergi, sebab aku buta tak boleh pergi. Jadi dia rasa terkilan sebab dia tak boleh pergi. Jadi dia tak ada pahala tu. Sedang dia bukan kerana tak nak pergi. Turun ayat Quran. Waktu turun tu Zaid bin Thabit kata, paha Nabi ni duduk atas paha aku. Turun 3 perkataan hampir patah paha aku. Allah Ta'ala tambah, la yastabil qa'iduna minal mu'minin, 3 patah perkataan. Ghaira ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Bila turun ayat tu barulah sahabat gembira. Ini saya nak balik poin asal. Poin asal kita apa? Agama ni milik Allah. Kenapa Nabi kata siapa yang reka hadis palsu ni dia menempah tekad dalam neraka? Kerana dia telah meletakkan sesuatu yang boleh mengubah syariat Allah, boleh menukar syariat Allah. Dan ini yang berlaku kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa yang menjadi masalah pada Yahudi dan Nasrani? Dia tukar agama dia. Apa yang Allah Ta'ala tak turunkan, dia tulis biar jadi ada. Dia ubah kitab Taurat, dia ubah kitab Injil. Islam, Quran tak boleh ubah. Allah dah gazet dah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Tapi ada orang jahat ni, dia tak mampu ubah Quran, dia reka hadis palsu. Hadis palsu dia reka, orang masuk dalam agama, akhirnya agama tu berubah. Daripada begini hak Nabi ajar, ditokok tambah begitu, ditokok tambah begini, akhirnya berubah agama ni daripada yang asal seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dosa mereka hadis palsu ni sangat besar. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali kepada tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Ambillah agamamu bersumberkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ambillah agama kita, sumber dia mana? Quran dan juga As-Sunnah. Dan pastikan apa yang kita ambil itu betul-betul ada daripada Quran dan juga Sunnah. Nama pun kita ahli sunnah wal jamaah. Apa maksud ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah orang yang berpegang dengan sunnah. Tak akan jadi ahli sunnah kalau dia tak ambil sunnah Nabi. Nama ahli sunnah ni bukan sekadar nama, ada sifat dan ciri dia. Siapa mereka? Orang yang berpegang dengan sunnah Nabi. Sehingga Nabi SAW kata, bila sahabat tanya Nabi dalam hadis yang masyhur, Nabi bagi tazkirah ni, peringatan, mau'izah, sampai sahabat-sahabat menangis, sedih ni. Tanya sahabat Nabi, ya Rasulullah, tazkirah hari ni macam Nabi nak tinggal kami ni. Ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Kata sahabat ni, Rasulullah bagi hari ni tazkirah ni, peringatan ni macam Nabi nak tinggal dah kami. Fa'ausina, kalaulah andai Nabi tinggalkan kami, wasiatkanlah kami. Apa pesanan Nabi kalau Nabi nak tinggal? Nabi kata, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kamu supaya bertakwalah kepada Allah. Wassam'i wat ta'ah, dengarlah, taatlah kepada pemimpin. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, Nabi kata, walaupun di saat itu yang memimpin kamu adalah seorang hamba berkulit hitam, makna kedudukan dia hina di sisi orang Arab, tapi kalau dia jadi pemimpin, Nabi kata taatlah kepada dia. Dan Nabi pesan juga, alaikum bisunnati, berpegang teguhlah dengan sunnahku, kata Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk setelahku. Dan inilah interpretasi al-jamaah. Sunnah ni hak Nabi, jamaah ni mana? Jamaah ni sahabat-sahabat Nabi, orang yang ikut jalan sahabat, golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Inilah dia jamaah. Sebab Nabi pesan, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin setelah daripadaku. Ini sumber ambilan kita dalam bab agama. Dan kita kena ingat perkara ni bukan main-main, sebab kita satu hari nanti akan kembali kepada Allah. Nak ataupun tidak, semua kita akan kembali. Dan bila kita kembali kepada Allah, kata Nabi dalam hadis yang lain, yatbi'ul mayyita thalath, bila dia mati, yang akan ikut mayat ke kubur 3. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. 2 daripadanya balik semula, datang ke kubur pulang. 1 kekal dengan dia, tinggal. 2 tu apa? 2 tu adalah harta dan keluarga. Keluarga ikut pergi kubur, harta pun ikut, kereta dia, apa dia semua, tapi balik semula. Yang tinggal 1 lagi, ikut juga, amalan dia. Bila kita sedar amalan kita lah yang menjadi bekalan kita di akhirat nanti, pastikan benar amalan itu adalah amalan yang diterima oleh Allah ataupun yang menepati sifat-sifat
ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanggungjawab kita. Kalau dia tak nak, terpulang pada dia, tapi dialah yang akan menerima padahnya. Kerana bila masuk dalam kubur, ta'alam dia tiga. Man rabbuka, siapa nabi? Wa ma dinuka, apa agama kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Maknanya kamu ikut Islam ni, ikut Islam nabi mana? Beriman kepada Allah tentulah, boleh jawab, tak boleh jawab, hancur. Tapi bila jawab Islam tu, dia akan disusuli dengan soalan, Islam hak kamu amal ni hak ikut nabi mana? Kita jangan kata asal Islam je, Islam hak nabi mana? Sebab tiga soalan, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Maknanya agama Islam ikut ajaran nabi mana? Kalau pengikut Nabi Musa, dia akan jawab Musa nabiku. Kalau pengikut Nabi Nuh, dia akan jawab Nabi Nuh nabiku. Pengikut Nabi Isa, dia akan jawab Nabi Isa nabiku. Mana Islam dia ikut syariat Nabi Isa, Islam dia ikut syariat Nabi Musa. Kita nak jawab macam mana? Islam kita ikut Nabi Muhammad. Itu jawapan kita. Tapi tiba-tiba seandainya seorang tu beramal dalam Islam, tidak ikut Nabi, dia nak jawab macam mana? Dia nak jawab macam mana? Dia beramal dengan Islam tapi tak ikut Islam hak Nabi. Nak jawab macam mana? Karena itu Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita. Quran bagi tahu, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau betul kamu ni cinta kepada Allah, ikutlah aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita duk baca selama ni yang kita ajarkan, kita kempen adalah berpegang teguhlah dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang benar dalam ajarannya, mereka akan menjadi duta-duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ajak semua umat ni, jom kita ikut Nabi. Kerana ulama, Nabi kata al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Dia bukan mewarisi pangkat kedudukan dah. Selamanya ulama dia tak akan jadi Nabi. Tapi apa yang ulama buat ialah mewarisi ajaran Nabi dan dia ajarkan kepada umat supaya ikut Nabi. Ini ulama. Tak akan ada ulama yang benar dia ajak ikut dia. Jom ikut saya. Kalau Nabi ke kanan, saya ke kiri, ikut saya. Tak ada. Dia akan ajak ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ulama. Mengajak umat supaya kembali kepada Islam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tinggi akidah seperti mana Nabi. Kemudian ibadat seperti mana Nabi. Kemudian akhlak seperti mana Nabi. Kemudian muamalah seperti mana Nabi. Tapi cabang iman ni paling tinggi sekali. Nabi kata al-imanu bid'un wa sittuna aw sab'una syu'bah. Iman ni ada 70 lebih cabang. A'laha, paling tinggi cabang iman, la ilaha illallah. Makna beriman kepada Allah. Paling tinggi cabang iman. Apa jua berkaitan dengan Allah, dialah ilmu yang paling tinggi. Sebab tu saya katakan tadi, cabang yang paling tinggi akidah seperti mana Nabi. Wa adnaha, Nabi juga kata cabang iman paling rendah imatatul adha 'anil tariq, buang sampah di jalanan. Nabi suruh buat macam tu. Jadi kita amalkan, itu adalah ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengahnya ada akhlak, ada ibadah, dan semua ni kita dah baca sebelum daripada ni. Kitab kita ni ialah 1000 sunnah Nabi sehari semalam. Apa yang Nabi ajar, yang kita mampu praktik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dah bincang kitab ni sekian waktu,
Dijelaskan sunnah dalam salat, sunnah dalam sujud, sunnah dalam rukuk, sunnah dalam soal sutra, solat sunatnya, puasa sunatnya, kita dah bahaskan. Semua tu ada sandaran dalil dan bukan rekaan semata-mata. Yang kita tak nak ialah orang reka hadis palsu, buat satu amalan palsu, zikir palsu, ada pula fadilat-fadilat palsu, orang pun pakai amal. Yang ni nanya. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berakhir kita belum ni pada bab sunnah akhlak, iaitu adab atau sunnah bila bertemu dengan manusia. Nabi bila jumpa dengan orang, apa Nabi buat? Pertama, Nabi bagi salam. Sunnah. Nabi SAW bagi salam, dan ini kita pernah jelaskan sebelum daripada dia. Yang kedua, dalam salam tu juga bagi salam kepada orang yang dia kenal dan orang yang dia tak kenal. Bagi salam semua. Jangan pilih-pilih salam tu. Yang seterusnya, Nabi suruh kita bila jumpa orang senyum. Jangan muka ketak. Muka kelak. Akhir dia senyum sama bagus dia. Okey. Mana dalil? Mana dalil? Nabi SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq." Jangan kamu memandang remeh benda baik ni, kata Nabi, walaupun sekadar kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Jumpa dengan orang, bagi senyum, bagi salam, Assalamualaikum, apa khabar, dapat pahala. Senyum tu dapat pahala, bagi salam dapat pahala, tanya khabar pun dapat pahala. Tak sabar. Sebab Nabi suruh. Bila benda ni Nabi suruh, automatik dia jadi ibadat. Nampak tak tuan-tuan? Sebab agama ni dia menyeluruh, tapi mesti diikat dengan apa yang Nabi suruh melalui wahyu yang Allah turunkan, sama ada Quran ataupun hadis. Siapa suruh kita jumpa muka senyum? Nabi, dapat pahala. Siapa suruh jumpa orang bagi salam? Nabi, dapat pahala. Jadi jangan, sehingga Nabi kata, kamu jangan memandang remeh benda baik ni, walaupun sekadar jumpa dengan saudara kamu wajahnya ceria. Lepas ni kalau jumpa orang, kalau nak beramal dengan sunnah, senyum, muka ceria, tanya apa khabar, dapat pahala insya-Allah. Apalagi sunnah Nabi SAW, selain daripada itu, Nabi juga supaya memerintahkan kita bersalam, al-musafahah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqa." Tidak ada dua orang muslim yang saling bertemu kemudian saling berjabat tangan, melainkan dia diampunkan dosanya sebelum daripada dia berpisah. Tapi biasanya jabat tangan ni orang yang jarang-jarang kita jumpa lah. Muka ni ada jumpa dekat masjid, jumpa dekat pejabat, jumpa dekat sekolah, setiap kali jumpa salam, setiap kali jumpa salam, orang tu berkata. Biasanya al-musafahah ni bila saudara kita jarang jumpa. Assalamualaikum sahabat, salam dulu. Ni kalau pagi pun salam, tengah hari pun salam, malam salam tu pelik juga kadang-kadang. Tapi tak adalah kata kalau dia ada suka salam, salam lah. Sebab fadilat tu ada. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi sunnah yang ketiga ialah berjabat tangan bila jumpa dengan orang. Yang keempat ialah
berbahasa atau bercakap dengan perkataan yang elok, yang baik. Dia jumpa orang, senyum, bagi salam, sembang. Dulu kadang-kadang saya malah juga nak sembang dengan orang banyak-banyak. Tapi bila kita fikir menceriakan suasana, menggembirakan orang, tanya khabar, termasuk daripada kalimah tayyibah. Mana kalimah yang baik. Contoh, tiba-tiba ada bab kalimah yang baik ni, Nabi letak satu kaedah umum. Dan kita tak akan pernah jangka kalimah baik kita tu manfaat dia besar. Tapi pastikan kalimah tu baik. Ada seorang, saya dengar cerita dia dulu, saya lupa pun dengar kat mana, tapi dia bagi contoh lah cerita dia. Dia kata dia hampir masa tu dia anxiety, depression, hampir bunuh diri. hampir bunuh diri. Yang menyebabkan dia tak jadi bunuh diri ialah saat dia nak bunuh diri, tiba-tiba ada panggilan telefon. Kawan dia tanya khabar, apa khabar kamu? Sihat ke? Sembang 2-3 patah, dia pun letak telefon. Yang menyebabkan dia berfikir masih ada orang sayang kat dia. Tak jadi bunuh diri. Apa hukum perkataan tu dalam agama? Ada pahala ke tak ada pahala orang tu? Ada, walaupun dia sekadar tanya khabar, tapi panggilan telefon dia telah menyelamatkan seseorang daripada bunuh diri. Nabi tak letak perkataan apa, tapi kaedah dia wal kalimut tayyibu atau wal kalimatut tayyibatu sadaqah. Nabi kata perkataan yang baik itu sedekah. So kita katakan tanya khabar termasuk dengannya, telefon kepada ibu bapa termasuk daripadanya. Nah, ucap tanya khabar jiran lalu dekat rumah dia, apa khabar sahabat, buat apa tu? Kita tanya tu, dia pun rasa baik hubungan jiran tetangga dengan sebab sifat begitu, insya-Allah termasuk dalam sunnah. Dan Nabi SAW ni dia suka tanya khabar. Salah satu hadisnya Nabi tengok ada budak dia biasa main burung. Dia bela burung dia tak ada nama dia Nughair. Burung dia tu nama Nughair. Dia letak nama Nughair ni burung kecil yang suara dia sedap. InsyaAllah sambung lepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
wala quwwata illa billah. حي على الفلاح Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi hadis Nabi kata wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Perkataan yang baik ni hak kita duk cakap-cakap ni, kita jumpa kawan ke jumpa siapa, bila kita bercakap dengan ucapan yang baik, dia bernilai sedekah. Bernilai sedekah. Apa maksud perkataan yang baik? Tanya khabar kita sebut tadi kan. Tapi sebenarnya lafaz ni lagi umum. Semua yang keluar daripada mulut kita ni, kalau benda tu baik, insya-Allah mendatangkan pahala. Terutamanya pertama zikir. Bila mulut kita ni keluar daripada mulut kita zikir, dapat pahala. Ataupun doa. Itu kalau orang Arab ni dia jumpa sahabat-sahabat dia, antara benda yang tak ada pada kita ialah orang Arab ni dia suka mendoakan saudara dia. Hak panjang saya hidup kawan ni lah, hak saya tak jumpa tak tahulah. Tapi kalau jumpa assalamualaikum kaifa haluk, dia bilang hayyakumullah, Allah barik fik. Dia kata semoga Allah menghidupkan, memberkati kamu. Pada duduk sekejap-sekejap kaifa haluk, khair hayyakumullah, doa hayyakumullah barakallahu fik. Dia senantiasa doa Allah yahfazakum. Dia doa kepada, walaupun sembang keluar perkataan doa kepada saudara dia. Sahabat kita apa khabar? Sihat dah? Alhamdulillah. Semoga Allah Taala panjangkan umur. Semoga Allah Taala bagilah kesihatan. Semoga Allah Taala bagi kelapangan. Nah, macam mana kerja hari ni? Okeylah, bolehlah. Untuk tak? Allah sikit-sikit. Semoga Allah Taala tambah rezeki kamu. Dia sembang tu keluar bab doa. Ni kalau kita boleh buat macam tu bila jumpa saudara kita, termasuk sunnah juga, selain daripada kita sembang ayat baik, tanya khabar, kita doakan kepada dia. Anak apa khabar? Anak adalah sihat tak? Sihat. Semoga Allah Taala bagi kesihatan lah pada semua. Puasa dia okey. Kita minta dia ni berjaya lah. Ni anak kecil ni kita tanya. Doakan dia terus, dapat pahala. Termasuk juga perkataan yang baik ialah puji-pujian, puji. Terutama puji orang-orang yang benar-benar berbuat baik pada kita lah. Terima kasih. Kita dah ajar anak-anak kita kan, jumpa orang salam, kemudian lepas dia buat baik, terima kasih, cakap terima kasih. Boleh pahala tu bukan budaya saja. Nah, jadi kita ni banyak ucap terima kasih kepada orang, dapat pahala. Termasuk dalam kalimah thayyibah dia tu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah yang dapat kita sebut beberapa dalam kesempatan kali ini. Tapi sebagaimana saya sebut, buku ni dia himpunkan 1000 sunnah dalam sehari kita boleh buat. Maknanya hak Nabi ajar ni banyak, kita yang tak mampu nak buat. Kalau ada orang bersungguh nak buat amalan, kita kata tak payah cari amalan hak lain, buat hak Nabi pun tak cukup dah masa. Pasal apa? Hak Nabi ni tentu sah dah Allah redha, tentu sah dah banyak pahala, kerana tidak ada orang yang lebih dicintai Allah lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi justru muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sunnah dalam bertemu dengan manusia tu mudah-mudahan kita dapat amalkan. Kita akan sambung lagi pada sunnah bab makan.
sunnah bab minum, dan kita akan detailkan. Sebab ni benda tiap-tiap hari kita buat. Berapa ramai orang makan 2-3 kali sehari, terutama kita orang Melayu lah, orang Malaysia. Orang Arab kata aku pelik orang Melayu makan kuat sungguh, dia kata. Saya kata kuat macam mana? Tak. Pagi makan nasi dah, rehat pukul 10 makan pula, tengah hari makan lagi tengah hari, petang ada pula minum petang, makan malam, nak tidur tu ada pula makan biskut. Tak? Dia kata pelik, aku makan 2 kali atau 3 kali sehari tu maksimum. Makan pagi, makan tengah hari, makan malam, cukup lah. Kita siap package lagi tu, siap rehat makan, tea time makan, siapa lagi makan. Dan kita tak condemn bab makan, tafadhal lah. Tapi seandainya kita makan mengikut panduan sunnah Nabi, 5 kali sehari itu menjadi lubuk pahala bagi kita. Tapi seandainya sebaliknya, makan tangan kiri, minum tangan kiri, bismillah tak baca, selama 5 kali sehari itulah dia mengumpulkan dosa-dosa. Sunnah ni ibadah. Jadi mudah-mudahan kita ada masa nanti, rezeki kalau Allah bagi, untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan detailkan cara makan dan cara minum. Walaupun kita tengok simple, tapi ada panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkati kita dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita beramal dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itulah yang dapat kita sebut pada malam ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang, yang salah daripada kekurangan saya, semoga Allah taala ampunkan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.